iya sama. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نويت تعلم وتعلم وتذكر وتذكر ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر
أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini sekali lagi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala serta kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita serta memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan sambung pengajian kitab sirah kita ini pada muka surat 142, iaitu ketika baginda berumur 47 tahun pada musannif hafizahullah taala. Pada tahun ke-8 Hijrah, pada tahun ke-8 kenabian, ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 47 tahun, surah Ar-Rum diturunkan yang berkaitan dengan terjadinya perang besar antara Parsi dan Rom. Jadi ketika Rasulullah diutuskan, ada dua kerajaan besar yang menguasai dunia, dua empayar besar yang menguasai dunia. Satu namanya kerajaan Rom, yang kedua kerajaan Parsi. Kerajaan Rom empayarnya besar, antaranya jajahan takluk empayar Rom ini termasuklah Mesir, Palestin, Byzantium, salli ala Sayyidina Muhammad, dan sekitar negara Syria, negara Syam. Besar juga jajahan Rom ini. Antaranya termasuklah Mesir, Palestin, Istanbul, sedikit negara Eropah, dan termasuklah negara Syam. Manakala kerajaan Parsi pula, mereka wilayah jajahannya termasuklah Iran, Iraq, Yaman, dan sebahagian daripada negara India. Besar juga kerajaan Parsi. Jadi pada zaman Rasulullah diutuskan, ada dua kerajaan besar, iaitu satu Rom, yang kedua Parsi. Kalau hari ini kerajaan besar apa dia? Kerajaan besar Rusia, Amerika Syarikat, China, itu negara kuasa besar. Jadi zaman dahulu, zaman Rasulullah, ada dua sahaja kuasa besar, satu Rom, yang kedua Parsi. Maka turun surah Ar-Rum yang berkaitan terjadinya perang di antara kerajaan Parsi dengan Rom. Kan tuan-tuan buka ayat Quran, ada surah Ar-Rum, cari dekat Al-Quran tu, buka dekat belakang tu, cari surah Ar-Rum. Allah tulis satu surah berkaitan dengan orang Rom. Surah Ar-Rum diturunkan dengan terjadinya perang besar antara Parsi dan Rom. Orang Islam suka jika kemenangan berada kepada pihak Rom kerana mereka adalah ahli kitab. Sedangkan musyrikin suka sekiranya musyrikin Mekah, orang kafir Mekah, suka jika kemenangan berada di pihak Parsi kerana mereka dan orang Parsi adalah buta huruf
dan kerana orang Parsi menyembah api Majusi. Orang Islam pula suka jika kemenangan berada di pihak Rom kerana mereka orang Rom adalah ahli kitab. Jadi kalau boleh orang Islam pada waktu tu ketika berlaku peperangan Rom dengan Parsi, harap orang Islam menang orang Rom lah, sebab mereka ni ada sebahagian daripada mereka ini ikut kitab, ahli kitab dia panggil, ada kitab, ikut ajaran Nabi Musa, ada sebahagiannya ikut ajaran Nabi Isa. Walaupun ada sebahagian tempatnya dia panggil yang orang Rom ni dia berfahaman salli ala Sayyidina Muhammad fahamannya sesat lah kita panggil. Ada sebahagian daripada orang Rom ni fahaman sesat yang mereka juga menyembah berhala. Dan kita tengok orang Rom semuanya bahagian Greek, mereka ukir Tuhan mereka dia buat daripada berhala. Dia ada dewa-dewa pula. Wassalli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tengok cerita, biasa kalau tuan-tuan tengok cerita orang putih, cerita cerita orang putih yang pelik-pelik tu, cerita apa nama, yang tukar besi tu, yang tukar besi, cerita orang putih tu, yang dia pegang tukar berat tu, tur deh, betul, tur yang ada tukar besi, tu antara ajaran orang Rom bahagian Greek. Dia maksud dia percaya adanya dewa-dewa. Maka orang Rom dia buat berhala juga sebahagiannya, namun sebahagian besarnya mengikut kitab, ahli kitab dia panggil. Wassalli ala Sayyidina Muhammad. Dan orang Majus, orang Iram ataupun orang Parsi ni dia sembah api. Orang Iram ataupun orang Parsi mereka menyembah api. Dia panggil orang yang beragama Majusi, ataupun hari ni dia panggil orang beragama Zoroaster, orang yang menyembah api. Bagi orang Majusi, api adalah simbol ketuhanan kerana api dapat memadamkan kegelapan. Maka kegelapan itu kejahatan, api itu cahaya. Cahaya itu adalah unsur ketuhanan. Maka orang Parsi ataupun Majusi mereka menyembah api. Ada hari ni pun masih ada orang yang beragama dia panggil Zoroaster ni, masih ada. Sebahagian di negara Iraq, ada sebahagiannya di India dan ada sebahagiannya di Iraq. Tuan-tuan boleh tengok mereka menyembah api. Mereka menjadikan api sebagai Tuhan mereka. Itu orang Parsi. Jadi ayat Quran yang turun ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha' wa huwal azizur rahim. Wa'adallah la yukhlifu Allahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi Allah turunkan ayat surah Ar-Rum ayat 1 sehingga ayat 6. Allah kata apa? Orang Rom telah dikalahkan. Orang Islam nak, kalau boleh orang Rom menang kan tadi. Tapi Allah kata orang Rom telah dikalahkan. Dikalahkan oleh siapa? Oleh orang Parsi. Di negeri yang dekat sekali, dan mereka sesudah kekalahan itu akan mengalahkan lawannya. Allah kata kali ini orang Rom berperang, kalah. Yang menang Parsi. Tapi akan datang berlaku lagi peperangan antara Rom dengan Parsi. Allah kata yang menang ialah orang Rom pula.
dalam masa tidak sampai 10 tahun, kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusan sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya, dan pada ketika berlakunya kemenangan Rom itu, orang yang beriman akan bergembira. Maka Allah kata lebih kurang tidak sampai 10 tahun, maka kerajaan Rom lawan dengan kerajaan Parsi, lepas tu menang kerajaan Rom, dan ketika itu orang Islam bergembira. Maksudnya orang Parsi ni sekutunya orang musyrikin Mekah. Gitu. Orang Islam waktu tu sekutunya orang Rom. Semua kebenangan itu adalah dengan pertolongan Allah. Dia mendakinya. Allah menolong sesiapa yang Allah kendaki, dan dia juga yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Jadi Allah nak bagi tahu kepada orang yang beriman bahawa Allah akan tolong sesiapa yang Allah nak. Maka kalau Allah nak tolong, maka akan dapat kemenangan kepada kumpulan yang Allah tolong. Demikian dijanjikan Allah. Allah tidak pernah mengubah janjinya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikatnya yang sebenar. Jadi Allah kata dalam surah Rum, ini adalah janji Allah. Allah yang berkata kerajaan Rum akan menang satu hari nanti, dan orang Islam akan gembira, dan Allah tidak pernah mengubah janji, ataupun Allah tidak pernah mungkir janji. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui yang sebenar. Jadi ini surah Ar-Rum ayat 1 turunkan kepada orang Islam. Surah ini menceritakan tentang peristiwa peperangan antara Rom dengan Parsi. Antara keburukan orang Rom ni dia suka sukan yang bahaya. Sukan yang bahaya. Antaranya dia panggil apa? Pertandingan sukan melibatkan manusia sehingga berlaku pertumpahan darah. Jadi orang Rom ni dia akan buat satu, kita panggil apa? Stadium. Bukan untuk tengok bola, tetapi untuk tengok orang bergaduh. Siapa yang bergaduh bukan bergaduh siapa yang kalah, siapa menang. Siapa yang hidup, dia yang menang. Siapa yang mati, dia yang kalah. Itu antara sukan yang diminati oleh orang Rom. Tuan-tuan tengok cerita putih ada dia buat, memang gitu. Budaya orang Rom pada zaman dulu, dia suka sukan yang berbahaya. Jadi dia nak tengok kalau orang bergaduh tu, siapa yang hidup, dialah yang juara. Yang mati tu orang yang kalah. Jadi maksudnya perlawanan mereka itu sampai menumpahkan darah, dan mereka buat stadium besar, dan orang pergi tengok ramai, pakat sokong, macam main bola sekarang ni, gitu. Selain itu mereka suka buat pertandingan haiwan, langgar lembu sampai mati dan sebagainya. Jadi itu antara sukan orang Rom. Termasuklah yang main lembu. Sekarang ni ada lagi kan, main lembu kain merah. Lembu kejar dia, lepas tu dia pergi lagi. Kadang-kadang dia kena tanduk kat lembu, tercocok kat sini, kena pijak kat lembu. Itu antara sukan orang Rom, sukan yang berbahaya. Yang terbaru ni sukan lasak, bahaya juga. Sampai patah tangan, patah kaki. Saya tengok dia naik motocross. Naik motocross, naik bukit tinggi gini. Jadi naik, ada yang selamat, ada yang naik tu motor jatuh atas leher, patah mati. Ada yang waktu naik tak lepas tu, motor jatuh sini, tuan jatuh sini, patah tangan. Tapi sukan tu bahaya. Jadi orang yang minat sukan bahaya ni berkalinya ada keturunan orang Rom, darah Rom. Jadi jangan main sukan bahaya, jangan mencampakkan diri kita ini ke maksudnya kebinasaan. Jangan, kita orang Islam tak boleh main sukan gitu. Kita mencampakkan diri kita ke dalam lembah kebinasaan, hukumnya haram. Jadi ada orang begitu budaya orang Rom tu, main sukan bahaya untuk roh. Satu lagi kereta pun main apa? Kereta lasak. Soleh Al-Asyid. Jadi sampai ada itu masuk juga khabar orang asli marah. Sebabnya kampung dia habis jahanam.
Orang kereta lasak masuk, motor lasak masuk. Jadi kampung saya kat Kelantan gitu juga. Ada satu Malaysia pergi main kereta lasak. Main kereta lasak ni, main. Dia ada satu kereta tu kecil je, dia panggil Jimmy. Kereta kecil Jimmy rasa. Dia buat kereta untuk masuk dalam hutan, masuk dalam air. Jadi hari tu dia, waktu dia pertandingan itu kebetulan banjir. Jadi terkandas itu 100 orang. Main sukan terkandas, tak boleh nak keluar, terkandas 100 orang. Terpaksa kena panggil polis bomba pula. Jadi nyusah orang tu. Jadi sukan lasak ni kalau boleh membahayakan diri kita, dalam Islam kata tak boleh main, tak boleh membinasakan diri sendiri. Pada peringkat awal perang, Rom telah kalah, lalu turun ayat menjelaskan perkara itu dan memberitahu orang Islam bahawa selepas itu Rom akan menang. Ayat yang saya baca tadi cerita tentang yang mana tentera Rom akan kalah. Maka selepas pada itu Musalli ala Sayyidina Muhammad, barulah Allah beri kemenangan kepada kerajaan Rom. Musalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Namun bukan bermaksud orang Islam ni menyokong kita hanya suka kalau kerajaan Rom menang, kerana nak bandingkan Rom dengan pasti Rom lagi baik, gitu. Tetapi bukan maksudnya kita ini menyokong setiap perkara yang dibuat oleh orang Rom, bukan. Kerana ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar Khattab pergi ke Rom untuk tawar Rom. Nak buka kota Rom, nak bebaskan kota Rom ini daripada fahaman ataupun kesyirikan. Maka kota Rom ini dibuka oleh Sayyidina Umar Khattab. Kemudian kota Rom pula lepas wafat Khalifah Umar Khattab, kalau tengok cerita dia ni, Rom ini dia berkuasa balik, dia rampas balik Palestin daripada orang Islam. Orang Rom rampas balik bumi Palestin daripada orang Islam. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ketika zaman dia pula membebaskan Palestin daripada penjajahan Rom. Gitu. Dan ketika Rom betul-betul jatuh ialah ketika pembukaan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Maksudnya kerajaan Rom sudah lemah waktu tu. Tempat lain jajahan takluk Rom yang lain telah dikuasai oleh Islam, sehingga tinggal satu kota saja, kota Konstantinopel, dan kota itu dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Lepas pada itu tidak ada lagi kerajaan Rom di atas muka bumi ini. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika baginda berumur 49 tahun, iaitu ketika tahun ke-9 kenabian, berlaku peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama semua keluarganya. Berlaku peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama semua keluarganya bebas daripada pengempungan dan boikot, kerana deklarasi yang tergantung di dinding Kaabah sudah koyak. Jadi kita tengok minggu lepas, keluarga Rasulullah ni dikepung, diboikot, tidak diberi makan, mereka tidak mahu berurusan jual beli dengan keluarga Rasulullah, sehingga mereka ini pergi satu pergunungan, berkemah di situ. Masalli ala Sayyidina Muhammad selama lebih kurang 3 tahun. Maka kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dia panggil apa? Deklarasi yang digantung di Kaabah dengan Islam, jangan bagi apa-apa bantuan kepada orang Islam dan keluarga Muhammad, dimakan oleh anai-anai. Maka orang Arab dia percaya Kaabah ni ialah tempat yang mulia.
Maka bila deklarasi itu dimakan oleh anak-anak, seolah-olah mereka faham ini adalah wasalli ala Sayyidina Muhammad, apa yang mereka buat ini tidak disuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu. Jadi mereka percaya Tuhan tak suka apa yang mereka buat. Sebab itulah deklarasi yang mereka tampal di Kaabah dimakan oleh anak-anak. Maka selepas daripada itu tidak ada lagi boikot kepada orang Islam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah riwayat kata bukan dimakan oleh anak-anak, bukan dimakan oleh anak-anak, tetapi orang Arab di Mekah, ada beberapa orang kabilah Arab yang baik, mereka tidak sampai hati tengok penderitaan yang dilalui oleh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil deklarasi tersebut dan mengoyakkannya. Ada dua riwayat, tapi yang selalu kita dengar ni dimakan oleh anak-anak. Kemudian berlaku selepas pada tahun ke-9 kenabian juga berlaku mukjizat yang sangat besar, iaitu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah bulan menjadi dua. Jadi peristiwa yang berlaku kedua ketika umur Nabi 48 tahun, tahun ke-9 kenabian, ialah peristiwa Nabi membelah bulan menjadi dua. Gitu. Bukan belah bulan nampak retak kat tengah, bukan, tapi Nabi belah bulan menjadi dua. Bulan ni yang kita tengok ni ada satu, betul tak? Jadi Nabi belah bulan tu jadi dua, sehingga kan riwayat katakan sehingga kan orang Arab dan orang Islam nampak di tengah-tengah bulan itu yang terpisah ada bukit. Maksudnya dua bulan itu belum betul-betul dibelah oleh Nabi Muhammad. Maka Rasulullah belah bulan macam belah tembikai, belah dua, sini separuh, sini separuh. Jadi orang Arab betul-betul tengok begitu, betul-betul nampak dengan mata mereka bulan ini terbelah dua, begitu. Maka selepas daripada itu Rasulullah cantumkan balik bulan. Ada orang Arab kata, ya Muhammad, kami nak beriman dengan kamu dengan syarat kamu tunjukkan bukti kenabian kamu. Maka dengan mukjizat, maksudnya dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Muhammad tunjuk mukjizatnya. Nabi Muhammad dah boleh buat sihir, perkara luar biasa, tapi belah bulan ni tak pernah berlaku orang boleh belah bulan. Wassalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Itu peristiwa kedua berlaku ketika Nabi berumur 48 tahun. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika umur Nabi 49 tahun. Jadi dia buat bagi peristiwa setahun. Pada tahun ke-10 kenabian, peristiwa penting yang berlaku kepada Rasulullah ialah yang pertama, Abu Talib, yakni ayah saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Maka tahun ini dipanggil tahun duka cita. Huzun dipanggil tahun duka cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tahun ini pertama sekali yang telah wafat ialah bapa saudara yang paling baginda cintai. Kerana bapa saudara inilah yang membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta melindungi Nabi daripada musuh Islam. Kemudian 3 hari kemudian, sebab tu dipanggil tahun duka cita. Tahun pertama, mula-mula bapa saudara meninggal. Lepas 3 hari, genap 3 hari, isteri baginda yang baginda cintai pula meninggal, iaitu Khadijah, isteri baginda wafat. Kesedihan baginda berlipat ganda. Sedih hak meninggal pak saudara tak hilang lagi, tiba-tiba isteri pula meninggal, maka kesedihan Rasulullah berganda-ganda. Baginda menamakan tahun itu sebagai tahun duka cita kerana berganda-ganda kesedihan Nabi Muhammad SAW wafatnya bapa saudara. Jadi wafat itu bukan sedih itu,
Tapi sedih Rasulullah bapa saudara meninggal dalam keadaan tak masuk Islam. Waktu bapa saudaranya sakit, Abu Talib, Rasulullah pergi duduk di pembaringan, pujuk supaya peluk Islam. Tapi Abu Talib Wassalli ala Sayyidina Muhammad tetap tidak mahu memeluk Islam. Ada riwayat dia, Nabi ajak Islam bapa saudara supaya terima ajaran Nabi. Mari Abu Lahab kata tak, ayah beriman dengan Muhammad. Muhammad ni ahli sihir, yang percaya cakap dia. Jadi diganggu oleh Abu Lahab dan orang kafir lain, maka diriwayatkan bapa saudara Nabi tidak sempat memeluk Islam. Maka sedih Nabi bukan sebab bapa saudara meninggal saja, tapi sebab bapa saudara tak masuk Islam. Maka tu yang Rasulullah sangat sedih. Sehingga tu ayat Quran yang Allah kata hidayah ini adalah daripada Allah. Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kamu sayang, kerana hidayah ini adalah daripada Allah. Rasulullah sedih kerana Rasulullah tak boleh nak mengislamkan bapa saudara yang duduk satu rumah dengan dia, yang selalu bersama dengan dia. Sedangkan Rasulullah boleh islamkan orang lain, orang jauh-jauh boleh Islam, tapi bapa saudara duduk kat rumah sendiri tak boleh masuk Islam. Maka Rasulullah agak sedih. Maka Rasulullah Wassalli ala Sayyidina Muhammad, minta dengan Allah supaya Wassalli ala Sayyidina Muhammad tidak diazabkan bapa saudaranya. Maka turun ayat Quran kata, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak boleh beri hidayah kepada orang yang kamu sayang, kerana hidayah itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh 3 hari lepas tu wafatnya isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah cintai. Kerana Khadijah inilah isteri yang melahirkan anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak Rasulullah semua lahir daripada rahim Khadijah. Tak ada daripada isteri lain, tak ada anak, Khadijah sahaja. Dan Khadijah lah orang yang banyak membantu Islam serta membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sanggup mewakafkan semua hartanya ke jalan agama Islam, ke jalan maksudnya ke jalan Wassalli ala Sayyidina Muhammad, ke jalan agama Islam. Maka Khadijah ni habis harta dia kepada Islam, sehingga dia kata kepada Nabi Muhammad ketika dia sakit, sedihlah Nabi tengok dia sakit. Nabi sedih tengok isteri sakit, tak sampai hati. Rasulullah duduk kat luar sekejap, nak menangis depan isteri tak sanggup, duduk kat luar sedih. Maka bila Rasulullah duduk kat luar, Khadijah panggil. Maka Rasulullah pergi, ya Rasulullah, kalau aku mati nanti kalau tulang aku tu laku boleh dijual, maka kamu juallah, duit itu sumbangkan kepada Islam. Maka begitu hebat Wassalli ala Sayyidina Muhammad pengorbanan Sayyidina Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sedih sangat Rasulullah dengan 2 orang yang dia cintai ini wafat. Maka sangat sedih. Wassalli ala Sayyidina tuan-tuan, sahabat ni bila Rasulullah sedih, mereka akan sedih. Itu panggil sahabat. Walaupun kadang-kadang dia tak tahu kenapa Rasulullah menangis, sahabat tetap menangis. Kerana itu perangai sahabat. Bila Rasulullah bergembira, mereka akan gembira. Bila Rasulullah bersedih, mereka akan bersedih. Maka tahun ini sahabat juga bersedih. Oleh sebab pemergian kedua-dua orang yang sangat membantu Nabi dalam dakwah baginda, dan baginda amat sedih atas peristiwa ini, maka baginda menamakan tahun ini sebagai tahun duka cita. Abu Talib dan Khadijah ialah 2 individu yang banyak menolong dakwah Islam yang dibawa oleh baginda. Quraisy Kufas tidak berani menyakiti Nabi Muhammad ketika Abu Talib masih hidup kerana menghormatinya. Setelah kewafatannya, hampir setiap hari Nabi menanggung penderitaan yang berat daripada mereka. Jadi setelah
Bapa saudara Nabi ni wafat, maka Nabi menanggung banyak penderitaan oleh orang Quraisy. Mereka balik Nabi batu, mereka bersoleh ala Sayyidina Muhammad, mencederakan Nabi dan sebagainya, kerana mereka tidak, kerana Nabi tidak ada lagi orang yang boleh melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahun ke-10 kenabian juga berlaku peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Saudah binti Zam'ah. Dia lebih berumur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu Nabi 49 tahun, Saudah ni tua lagi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengahwini Saudah binti Zam'ah. Tak ada tulis cerita dia. Setelah sebulan berlalu, baginda berkahwin. Setelah kewafatan Khadijah dalam jangka waktu berapa lama, Rasulullah berkahwin dengan Saudah binti Zam'ah yang kematian suaminya. Okey, dalam buku ni ada. Sangat mustahak diketahui bahawa daripada kesemua isteri Nabi yang dikahwini, baginda hanya Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar sahaja satu-satu isteri baginda yang dikahwini semasa anak dara. Yang lain semuanya janda. Ini menunjukkan perkahwinan baginda bukan didasari dengan hawa nafsu, sebaliknya didasari oleh iman, sifat rahmah, memelihara akidah, tarbiyah, siasah dan masalah yang lain-lain. Jadi ni, jangan, maksudnya pengarang nak supaya kita tidak pandang serong kepada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang pandang serong kepada Nabi, maka rosak akidahnya. Maka kita kena bersoleh ala Sayyidina Muhammad, kena tahu kenapa Nabi Muhammad itu berkahwin bersoleh ala Sayyidina Muhammad selepas kematian Sayyidina Khadijah, iaitu Nabi berkahwin dengan Saudah. Kenapa? Kerana suaminya telah meninggal dunia. Maka Rasulullah kahwin ni nak jaga perempuan ni, nak jaga perempuan ni. Suami dia dah meninggal dunia, dia pun dah tua, tak ada orang nak. Maka Rasulullah kahwin kerana nak menjaga dia, Saudah binti Zam'ah. Jadi kalaulah Rasulullah berkahwin atas dasar nafsu, Rasulullah boleh je pilih yang cantik-cantik, yang dara-dara ramai. Tapi kenapa Rasulullah pilih dengan yang janda, yang dah tua pula? Kerana Rasulullah berkahwin atas dasar yang pertama sekali iman, yang kedua sifat rahmat, nak jaga kasih sayang, yang ketiga memelihara akidah, yang keempat tarbiyah siasat. Nak memelihara akidah orang tu, orang perempuan tu, supaya dia tak keluar daripada Islam, supaya iman dia terjaga, supaya dirinya terjaga. Maka Rasulullah mengahwini perempuan tersebut bukan atas tujuan nafsu. Baik, wassallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ada tak dalam kitab ni? Jadi isteri Rasulullah semuanya yang dah berumur. Selepas isteri kahwin dengan Khadijah, selepas kematian Khadijah, Rasulullah berkahwin dengan janda yang tua-tua. Bukan janda yang muda-muda macam sekarang ni. Yang sekarang ni janda muda, 25 janda tu. Bukan kahwin janda macam tu. Janda macam tu kita pun senyum tengok kan, janda gitu. Tapi janda yang Rasulullah kahwin ni tua-tua, 50, 60 umur, yang dah tua-tua. Jadi kecuali yang mudanya Aisyah je, yang lain semua Rasulullah kahwin yang dah tua. Setelah sebulan berlalu, baginda berkahwin dengan Aisyah binti Abu Bakar. Setelah sebulan berlalu, maka Rasulullah berkahwin dengan Aisyah. Jadi ni saya tertinggal. Umur Saudah tadi tu 66 tahun. Kan Khadijah mati, Rasulullah kahwin dengan Saudah. Saudah tu umur dia ketika itu 66 tahun. Tu kata orang tua Nabi kahwin. Nabi 49.
Tapi Nabi kahwin dengan Saudah yang berumur 66 tahun. Tu nak menuju di situ, Nabi Muhammad kahwin nak jaga dia, nak jaga Saudah, bukan atas nafsu. Kemudian selepas daripada itu Rasulullah berkahwin dengan Sayyidina Aisyah. Itu ada sebab dia, atas dasar dia. Jadi Abu Bakar yang minta Rasulullah mengahwini Aisyah. Baginda pergi seorang diri menuju ke Bani Saqif, yakni kabilah yang kuat dan ramai penduduknya di Taif. Selama sebulan di sana baginda mengalami gangguan yang hebat. Jadi selepas tahun kesedihan, Nabi berkahwin dengan Saudah. Sebulan lepas tu Nabi berkahwin dengan Aisyah. Maka Nabi buat satu perkara penting, iaitu Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah orang-orang Taif. Maka kita pernah dengar kan cerita Nabi pergi di Taif, maka penduduk Taif tidak mahu menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni baginda diejek, dicerca dan dicemu dengan cara yang sangat buruk. Macam-macam dia kata pada Nabi. Kalau kita duduk sini seorang, saya duduk sini seorang, tuan-tuan kata kat saya macam-macam. BODOHGILA, macam-macam tuan-tuan kata kat saya. Saya tak boleh juga tahan. Terkenal juga, tekanan orang panggil. Tapi Rasulullah ni diriwayatkan orang Taif ni upah budak-budak. Ni ada budak-budak kecil macam sini. Pakcik bagi duit ni RM5 seorang contoh. Pergi ejek Muhammad, pergi cerca Muhammad. Dia siap upah budak supaya ejek cerca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan suruh budak pula baling dengan batu. Ada sebahagian orang tua, ada sebahagian budak ambil baling batu. Wassallallahu sebegitu sekali Nabi Muhammad diejek, dicerca, dicemuh dengan cara yang sangat buruk, sehingga kan berdarah kepala Nabi kan, memenuhi darah itu memenuhi kasut Nabi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah peristiwa-peristiwa penting yang berlaku ketika Nabi berumur 49 tahun. Ketika itu tahun ke-10 kenabian. Yang pertama, bapa saudara Abu Talib wafat, isteri baginda wafat. Kemudian 6 bulan selepas itu Rasulullah berkahwin dengan Saudah kerana kematian suami. Kemudian sebulan selepas berkahwin Saudah, baginda berkahwin dengan Aisyah kerana diminta oleh Abu Bakar. Dan selepas daripada itu Rasulullah berdakwah ke Taif. Dan insya-Allah kita sambung lagi akan datang pada muka surat 144. Jadi insya-Allah apa kita berhenti situ. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami ini satu perhimpunan yang diberkati, dan perpisahan kami selepas ini satu perpisahan yang dirahmati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada di kalangan kami dalam kesusahan, ya Allah, bantulah ya Allah, permudahkanlah urusannya ya Allah. Sekiranya ada di kalangan kami dalam kesakitan, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Azza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.